Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrin bin Muhammad. Nombor ID pelajar 2019817266. Hari ini kami akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Pinjaman Kewangan. Pinjaman merupakan salah satu aktiviti atau operasi yang berlaku di mana-mana bank, sama ada bank Islam ataupun bank konvensional. Hal ini kerana hampir kesemua bank menawarkan pinjaman kepada sesiapa yang memerlukan, tetapi mestilah menepati syarat pinjaman. Di Malaysia, pinjaman dari institusi kewangan bukan lagi sesuatu yang asing kepada masyarakat. Hal ini kerana institusi kewangan itu telah menghebohkan serta menawarkan pinjaman ini kepada semua masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang dalam masalah belenggu kewangan. Kebiasaannya, dana daripada pinjaman peribadi boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Namun, masyarakat hendaklah membuka mata untuk memilih pinjaman yang ditawarkan sama ada dari sudut konvensional atau Islamik. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan di Malaysia, iaitu dari sudut konvensional yang dikenali sebagai pinjaman peribadi dan Islamik yang disebut sebagai pembiayaan peribadi. Berdasarkan dua jenis pinjaman konvensional dan Islamik ini, kajian telah dijalankan agar dapat mengetahui ciri-ciri pinjaman yang ditawarkan, kadar faedah, kelebihan dan kekurangan, proses pinjaman itu berlaku, kelayakan untuk membuat pinjaman dan sebagainya. Melalui kajian ini, jelas menunjukkan bahawa terdapat konsep yang berbeza yang menunjukkan perbezaan antara pinjaman peribadi dan pembiayaan peribadi. Objektif kajian ini adalah untuk, pertamanya, mengenal pasti konsep pinjaman konvensional. Jadi seterusnya dari sini, kita akan mengenal pasti isu semasa ekonomi Islam yang berkaitan pinjaman konvensional ini. Seterusnya, mengenal pasti perbezaan antara pinjaman konvensional dan pembiayaan peribadi Islamik. Yang ketiga, menjelaskan konsep al-tawaruk menurut perspektif muamalat Islam. Keempat, mengenal pasti kaedah pelaksanaan akad pembiayaan peribadi Islamik. Apabila kita mengkaji tentang pembiayaan Islamik, maka dapatlah kita mengatakan secara teknikal apa solusi tentang isu semasa tadi melalui pendekatan Islam. Mengikut laporan dan statistik yang disediakan Jabatan Insolvensi Malaysia yang dikemas kini sehingga 24 Mac 2021, purata individu yang diisytiharkan muflis disebabkan pinjaman atau pembiayaan peribadi adalah melebihi 5,280 orang setiap tahun. Lebih membahayakan adalah sekiranya peminjam membuat hutang atau meminjam kepada agensi yang tidak berlesen yang menyamar sebagai syarikat kredit komuniti atau lebih dikenali sebagai alung atau lintah darat. Pembiayaan peribadi merupakan salah satu di antara produk-produk yang berasaskan pinjaman yang ditawarkan oleh institusi perbankan di Malaysia, di samping pembiayaan kenderaan, perumahan, pelajaran dan sebagainya. Ia menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia untuk mendapatkan sumber kewangan dengan segera bagi memenuhi kehendak mereka untuk tempoh jangka pendek dan panjang. Dalam masa yang sama, pembiayaan peribadi atau pinjaman ini merupakan penyumbang tertinggi kes muflis di negara ini. Justru, kajian ini tertumpu kepada menjelaskan kepincangan pinjaman konvensional dan solusinya mengikut Islam. Sistem bank konvensional moden telah dikatakan wujud kira-kira 850 tahun yang lalu. Istilah bank boleh didefinisikan sebagai institusi kewangan yang berteraskan riba, iaitu penerimaan deposit dengan kontrak pemberian premium atau faedah dan penyediaan hutang atau pembiayaan dengan dikenakan faedah. Perbezaan kadar faedah di antara produk deposit dan pembiayaan adalah keuntungan kepada pihak bank. Bentuk keuntungan yang diperolehi bank seperti aset cair, iaitu wang. Menurut sistem konvensional, wang boleh diklasifikasikan sebagai komoditi yang mempunyai harga, di mana pihak yang memberi pinjaman berhak mendapat pulangan prinsipal dan premium di atas wang yang dipinjamkan. Pelbagai produk yang dikeluarkan oleh pihak bank konvensional yang terdiri daripada gadaian, kad kredit, overdraft dan pembiayaan peribadi untuk jangka masa yang pendek. Bagi produk jangka masa yang panjang pula termasuklah seperti bond, bil pembendaharaan dan saham keutamaan.
Kesemua produk yang dihasilkan oleh bank konvensional ini boleh dikatakan mempunyai unsur-unsur riba. Ini kerana segala produk yang dijalankan di institusi ini berasaskan keuntungan dalam bentuk bunga atau interest ke atas jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada pelanggan. Jadi, timbul pelbagai persoalan yang menyelubungi minda kita sama ada elok atau tidak kita menggunakan produk tersebut. Tidak dinafikan terdapat unsur-unsur gharar, yakni ragu-ragu atau ketidakpastian di dalam semua produk bank konvensional ini. Rata-rata mengatakan bahawa pinjaman kewangan Islamik hanyalah pinjaman konvensional yang menggunakan terma-terma bahasa Arab. Ini adalah pemahaman yang salah. Pertama sekali, pinjaman adalah istilah yang salah. Dalam perbankan Islam, ia adalah pembiayaan. Bermaksud tiada pinjaman secara Islam. Bukan sahaja istilah sahaja yang berbeza, mekanisme yang terlibat juga berbeza. Yang paling jelas sekali, tiada unsur riba yang wujud di dalam pembiayaan Islam. Apabila tiada riba, tiadalah berlakunya penindasan. Pembiayaan Islam menggunakan konsep tawaruk. Apa itu tawaruk? Tawaruk adalah merujuk kepada transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh secara murabahah, yakni harga kos aset ditambah dengan margin keuntungan, atau musawamah, iaitu jual beli yang tidak didedahkan harga kos aset dan margin keuntungan daripada penjual kepada pembeli, dan kemudiannya komoditi atau aset tersebut akan dijual secara tunai kepada pihak ketiga, iaitu selain daripada penjual asal bagi mendapatkan tunai. Tawaruk juga dikenali sebagai komoditi murabahah. Pada kebiasaannya, konsep ini diguna pakai dalam struktur produk deposit, pembiayaan, pengurusan aset dan tanggungan risiko. Pembiayaan Islamik wajib disertakan dengan akad. Akad dari sudut penggunaan bahasa Arab mempunyai makna yang pelbagai, antaranya janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan. Sama ada ikatan sebenar seperti mengikat tali atau ikatan simbolik seperti ikatan ijab dan kabul dalam akad jual beli. Manakala dalam Kamus Dewan pula memberikan pengertian akad sebagai janji dan perjanjian. Perkataan akad merupakan perkataan yang sinonim dengan perkataan kontrak. Pembiayaan Islam mempunyai beberapa asas umum dalam berkontrak, iaitu kerelaan antara pihak berkontrak, yakni rida, objek dan tujuan berkontrak. Tujuan kontrak atau akad ini dibuat adalah kerana agar tidak terjebak kepada perkara yang diharapkan seperti gharar dan riba. Kesimpulannya, setelah kajian dijalankan mengenai pinjaman yang ditawarkan tersebut, telah didapati bahawa pinjaman konvensional dan pembiayaan peribadi Islamik menawarkan kadar faedah yang berbeza. Mengikut kadar faedah yang berbeza ini telah jelas menunjukkan bahawa pembiayaan peribadi Islamik lebih baik kerana ia menawarkan kadar keuntungan yang lebih rendah berbanding pinjaman konvensional mengikut panduan yang berasaskan syariah dan tiada unsur riba yang diambil oleh pihak bank. Seterusnya, urus niaga Islamik juga lebih jelas kerana terdapat akad ketika berurusan dengan mereka. Ini telah menunjukkan bahawa melalui akad tersebut dapat meleraikan segala keraguan antara pelanggan dan pihak bank. Tujuan ditawarkan kemudahan pembiayaan peribadi Islamik ini adalah untuk membantu orang yang memerlukan bantuan kewangan serta mendahulukan kemakmuran untuk semua hal. Hal ini bukanlah hendak memboikot atau mengetepikan pinjaman peribadi konvensional, tetapi kemudahan yang ditawarkan atau disediakan lebih baik dan memudahkan pelanggan yang meminjam daripada institusi kewangan Islamik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.